Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita sama-sama menambahkan pengetahuan kita tentang segmen bagi ayat-ayat yang berada dalam setiap juzuk. Kemudian kita sama-sama akan menambahkan maklumat, membuat ulang kaji tentang penamaan surah, begitu juga tujuan surah yang berada pada setiap juzuk. Malam ni kita akan masuk kepada juzuk yang ke-14, ya, juzuk yang ke-14. Okey. Juzuk yang ke-14 ini adalah juzuk yang terdiri daripada dua surah, iaitu surah Al-Hijr dan juga surah An-Nahl. Okey. Surah Al-Hijr ini, kalau kita lihat dalam susunan surah-surah dalam Al-Quran, merupakan surah yang ke-15, manakala surah An-Nahl merupakan surah yang ke-16. Yang mana kedua-dua surah ini kesemua ayatnya berada di dalam juzuk yang ke-14. Surah Al-Hijr mengandungi 99 ayat, manakala surah An-Nahl mengandungi 128 ayat. Okay. Kalau tuan-tuan ingin merujuk surah Al-Hijr dan surah An-Nahl, tuan-tuan boleh buka muka surat 262 sehingga muka surat 281. InsyaAllah nota yang saya paparkan, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan selepas pembelajaran pada malam ini. Tuan-tuan boleh ambil link drive Google yang menyimpan kesemua nota-nota rujukan bermula daripada sinopsis juzuk yang pertama sehinggalah kepada sinopsis juzuk yang ke-14 yang kita akan pelajari pada malam ini. Jadi saya mohon maaf kerana tidak sempat untuk membuat pengedaran nota sebelum kuliah bermula seperti yang saya lakukan sebelum ini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita terus kepada surah Al-Hijr. Yes. Sebelum kita masuk membincangkan apa maksud Al-Hijr, okey, kita lihat terlebih dahulu segmen bagi surah Al-Hijr. Baik. Surah Al-Hijr ni, kalau kita rujuklah kepada namanya, surah Al-Hijr ni namanya adalah, kalau kita lihat dalam Quran terjemahan, dia menamakan adalah kawasan yang berbatu. Itulah Al-Hijr. Ya, kawasan yang berbatu itu, siapa yang menetap di kawasan yang berbatu, nanti kita akan temukan ada satu kaum. Yang kaum itu digelar ia dengan kaum Thamud. Dia berada di kawasan yang berbatu. Jadi surah ini maknanya surah kawasan berbatu. Sebentar lagi kita akan kupas insya-Allah apakah hikmah munasabah peletakan nama tempat itu
dengan tujuan bagi suratul Al-Hijr. Okay. Surah Al-Hijr ini segmen ayat, kalau kita lihat terlebih dahulu kepada pembuka ayat. Okay. Pembukaan bagi suratul Hijr ini, malam ni saya ambil lebih kurang 15 ayat yang pertama dijadikan ia sebagai pembukaan bagi segmen ayat-ayat dalam suratul Hijr. Kalau ada pembukaan, tentu ada penutupan. Di antara pembuka dan penutup, kita akan bahagikan ayat-ayatnya mengikut bahagian-bahagian dan kita meletakkan tema-tema kecil bagi setiap bahagian-bahagian tersebut. Jadi kalau kita lihat 15 ayat dalam surah Al-Hijr, 15 ayat yang pertama, tuan-tuan boleh jumpa pada satu muka surat yang penuh. 15 ayat ni berada pada satu halaman, ya, muka surat nombor 262. Muka surat 262, halaman yang muka surat 262 tu ayat 1 sampai ayat nombor 15. Jadi dijadikan ia sebagai pembukaan surah Al-Hijr. Okay. Dalam 15 ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan, sekejap saya merujuk catatan yang saya buat. Sekejap tuan-tuan dan puan, beri saya sedikit waktu. Berikan saya sedikit waktu untuk saya merujuk catatannya. Dipanggil draft nota. Sebelum kita nak buat apa tadi, dipindahkan ke dalam PowerPoint, telah dibuat beberapa draft kasar. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan, kita teruskan insya-Allah. Baik. Moga-moga suara saya tuan-tuan dapat dengar dengan jelas. Baik. 15 ayat yang pertama ni tuan-tuan, Allah membukanya dengan menyebut tentang Al-Quran yang lengkap. Al-Quran yang Allah Ta'ala, Allah kata Al-Quran yang jelas. Wa Quranun mubin. Okey. Kemudian dalam 15 ayat ni juga, Allah ada menyebutkan Allah akan menjaga Al-Quran itu. Tidak ada siapa-siapa yang boleh menyeleweng, tukar ayat dan sebagainya. Yang ini tuan-tuan boleh temukan pada ayat yang ke-9 dalam surah Al-Hijr. Okay. Kemudian dalam 15 ayat ni juga sebenarnya Allah ada menyebutkan tentang bagaimanakah rasul-rasul yang telah Allah utuskan kepada umat-umat manusia, apa yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu kepada para rasul ini. Dan begitu juga ada dimuatkan ayat yang Allah menyebutkan tentang apa yang orang Arab musyrikin buat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni dan umat-umat terdahulu ni memang mereka tidak mengiktiraf, mengakui akan rasul-rasul ini Allah yang menghantar mereka sebagai utusan. Jadi kita boleh lihat pada ayat nombor 6 dan ayat nombor 8. Begitu juga dalam 15 ayat yang pertama ni Allah ada menyebutkan tentang kebinasaan umat-umat yang terdahulu. Kita boleh lihat pada ayat nombor 10 sampai ayat nombor 15. Okey. Jadi pembukaan ni tuan-tuan, dia bukan sekadar susun ayat tanpa ada sesuatu mesej yang Allah nak sampaikan. Okey, pembukaan ini, ilmu belajar tentang pembukaan surah ni, ia seolah-olah memberikan kita gambaran awal. Kita nak masuk ayat-ayat yang lepas ni, sebenarnya nak berkisahkan tentang apa? Sebenarnya dia ambil kembali 3 topik ini yang dekat pembukaan ini pada penerangan ayat-ayat yang lain. Sebab tu
dengan kita dengan kita melihat pembukaan, kita seperti mendapat kunci utama nak masuk kepada suratul Al-Hijr. Antaranya kalau tuan-tuan tengok dekat sini, kebinasaan umat-umat terdahulu kan. Sekejap ya. Kalau kita tengok dekat kebinasaan umat-umat terdahulu ni, dekat ayat 10 sampai ayat nombor 15. Saya mohon maaf kerana saya tidak meletakkan nombor ayat. Saya cuma letakkan di bahagian atas saja. Ayat 1 sampai 15. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan maklumat yang lebih lengkap, setiap 3 topik-topik ini, ayat berapa ke ayat yang ke berapa, memang tuan-tuan kena rujuk dalam mushaf. Okey, ada kalanya saya bantulah untuk letakkan ayat itu. Tapi ada kalanya kalau kita nak lebih lagi faham, lebih lagi boleh ingat, maka dia ada perbezaan kalau kita sendiri yang baca daripada satu ayat kepada satu ayat. Bukanlah saya nak kata tuan-tuan tak mau membaca, tetapi dengan, ialah kadang-kadang kesibukan waktu kita ni, kadang-kadang kita tak sempat nak baca. Tapi sebab tu saya tak letakkan antara 3 topik ni ayat ke berapa ke ayat yang ke berapa, kerana saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan supaya kita bacalah daripada ayat-ayat yang ada di antara ayat 1 sampai ayat nombor 15. Kalau tuan-tuan nak tengok topik yang ketiga ni, tuan-tuan boleh ambil. Okay, saya bagilah contohnya, tuan-tuan boleh lihat pada ayat nombor 10. Ayat nombor 10 sampai ayat nombor 15. Ini ada kaitan dengan kebinasaan umat-umat yang terdahulu kerana mereka tidak mengiktiraf, mereka menolak, mereka berpaling, mereka mendustakan Rasul yang Allah utuskan. Okay. Ini adalah 15 ayat yang pertama. Moga-moga tuan-tuan dan puan jelas dengan pembukaan segmen pembukaan bagi suratul Hijr. Baik, kita lanjutkan bagi ayat-ayat yang berikutnya. Okay. Seperti yang saya katakan, di setiap maksudnya di antara pembukaan surah dengan penutupan surah, kita letakkan bahagian-bahagiannya. Jadi kalau kita merujuk kepada ayat yang ke-16 sehingga ayat nombor 25, kita akan menemukan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang kekuasaannya dengan caranya. Macam mana Allah buat dengan caranya? Allah Ta'ala mengemukakan contoh-contoh, bukti-bukti yang menunjukkan Allah ini mempunyai kuasa yang sangat sempurna. Ini pada ayat nombor 16 sampai 20, sampailah 25. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok antara ayat 16 dan sampai 25 ni, seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh tidak, memang kena merujuk kepada ayat-ayat tersebut, kena dibaca satu persatu. Kalau tuan-tuan nak tengok ayat-ayat itu, ia berada pada halaman 263. Maksudnya ayat 16 sampai 25 ni, kita boleh dapatkan rumusan dia. Sebenarnya kumpulan ayat ni Allah Ta'ala nak memaparkan akan kesempurnaan kekuasaannya. Macam mana cara nak memaparkan kekuasaannya? Adalah dengan menyebutkan makhluk-makhluk alam semesta yang Allah ciptakan. Dalam tuan-tuan boleh tengoklah seperti mana Allah menciptakan di langit tu ada bintang, ayat nombor 12. Lepas tu Allah menyebutkan tentang Allah bentangkan, Allah letakkan adanya gunung ganang, Allah jadikan bumi ini. Lepas tu Allah hantar angin bawa turun hujan. Ayat-ayat itu sebenarnya ia berada pada ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Okey, jelas untuk bahagian yang pertama. Okey. Kenapa kita selalu jumpa? Kenapa Allah perlu menyebutkan bukti-bukti dia berkuasa?
sebenarnya Allah Ta'ala uh, nak menarik orang-orang yang rasa ragu-ragu akan kekuasaan Allah ni. Allah tunjukkan sendiri depan mata mereka supaya mereka ini dapat beriman dalam keadaan mereka mengakui sendiri. Sebab tu Allah tunjukkan. Okay. Kemudian kalau kita lihat pada ayat yang berikutnya, iaitu ayat 26 sampailah ayat yang ke-50, bahagian yang kedua ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kisah manusia. Kisah manusia kat sini, tengok ayat dia macam panjang kan, 25 sampai 50. Okey, mudah dia. Kisah manusia di sini, tuan-tuan, adalah sebenarnya kisah siapa? Sebenarnya dekat sini adalah kisah manusia, sebenarnya adalah kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam. Nak tahu kisah Nabi Adam, tuan-tuan kena buka bermula ayat nombor 25. 26 maafkan saya. Ayat nombor 26 sampai ayat nombor 50. Okey, yang mana dalam kisah Nabi Adam ni, Allah memaparkan siapa musuh yang memusuhi Nabi Adam. Maka dalam bahagian yang kedua ni, kita akan menemukan tentang adanya cerita tentang Iblis. Sebab itu, dekat tajuk bahagian kedua ni, kita kata kisah manusia. Kisah manusia itu kisah siapa? Kisah Adam. Okay. Dia bertembung dengan siapa? Kalau kita tengok dekat topik ni, kisah manusia dan pertembungan di antara dengan kebenaran dengan kesesatan. Pertembungan antara benar dengan sesat. Yang ini kita kaitkan dengan Adam. Adam berada pada pihak yang benar, pihak yang betul. Tetapi Adam, dia terpaksa bertembung. Dia ada musuh dia yang mengajar kepada, membawa kepada kesesatan. Siapa tu? Iaitu Iblis. Jadi kita akan temukan kisah bagaimana Iblis memusuhi Nabi Allah Adam, yang merupakan kisah manusia, yang permulaan kisah manusia pada ayat-ayat yang telah pun kita nyatakan. Okay. Kemudian, apabila kita teruskan membaca pada ayat 51, yang mana ayat 51 ini, dia bersama-sama berada dalam kumpulan ayat yang ke-84. Kenapa kita letakkan dia bersama dalam ayat nombor 84? Ataupun mungkin kalau orang bertanya, macam mana, apa formula, apa kaedah kita guna untuk letakkan kumpulan-kumpulan ayat ini dalam satu bahagian? Contohnya bahagian 3, kita ambil ayat nombor 51 sampai ayat nombor 84. Kita letak dia di bawah topik apa? Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Allah Lut, dan kisah Nabi Allah Saleh. Jadi, memang sesuai kalau kita menghimpunkan ayat-ayat ini berkaitan dengan tema yang sama. Tema apa? Cerita tentang para Nabi. Jadi cerita para Nabi ni sebenarnya Allah dah susun. Allah Maha Bijaksana ni, dia susun ayat dia tu, dia susun kisah Nabi Ibrahim ayat 51 sampai ayat nombor 60, macam tu. Lepas tu dia susun kisah Nabi Allah Lut alaihi salam ayat 61 sampai 74. Lepas tu Allah susun pula kisah kaum Nabi Allah Saleh bermula ayat nombor 80 sampai ayat nombor 84. Okey, seperti yang saya katakan, nak tahu lebih spesifik kumpulan-kumpulan ayat yang mewakili kisah Nabi Ibrahim, Lut dan Saleh, maka tuan-tuan kena melihat keseluruhan ayat dari ayat satu persatu. InsyaAllah kita akan jumpa kisah Nabi-Nabi ini. Okey. Daripada kisah para Nabi ni,
Okey, tuan-tuan ya, dalam kisah para nabi ni, kita nak bincang tentang Nabi Allah Saleh. Kenapa dengan Nabi Allah Saleh? Kisah Nabi Allah Saleh. Sekejap. Sekejap ya, takut saya tersalah. Takut saya terlupa. Kejap, surat saya pun tak jalan. Samud ni. Sekejap. Okey, sekejap ya. Okey. Kejap. Kita patah balik pada slide tadi. Okey. Okey, kita kembali kepada kisah Nabi Allah Saleh. Okey. Kenapa kita perlu memberikan sedikit waktu kepada kisah Nabi Allah Saleh? Kenapa? Kat dekat sini ada kisah Nabi Allah Saleh kan? Kisah Nabi Allah Saleh ni dalam suratul Hijr, dia berada pada ayat nombor 80 sampailah 84. Okey, kisah Nabi Allah Saleh. Okey, kisah Nabi Allah Saleh ini ada berkaitan dengan Al-Hijr. Dengan nama surah Al-Hijr itu. Perkaitannya di mana? Okey, mari kita lihat maklumat yang berikutnya. Okey. Al-Hijr ni, seperti yang saya kata pada permulaan, dia adalah kawasan yang berbatu yang menjadi tempat kediaman kaum Thamud. Okay. Dalam dalam surah Hijr kita tak jumpa istilah Thamud tu, tapi kita boleh jumpa dalam kisah-kisah, dalam ayat-ayat yang lain. Tetapi kaum Thamud ini, tempat tinggal mereka adalah di kawasan yang berbatu. Okay, mereka ini ada Rasul. Rasulnya adalah Nabi Saleh tadi. Okay. Kenapa Allah nak fokus tentang kawasan berbatu? Nanti dekat ayat dia, kita akan dapat jawapan dia. Okay, kenapa dengan kawasan berbatu? Kita dapat jawapan, dia adalah tempat kediaman kaum Samud ataupun kaum Nabi Allah Saleh. Okey, kita tengok maklumat tambahan. Okey, dalam ayat yang ke-80, kita tengok dulu. Okey, kaum Nabi Allah Saleh ni tuan-tuan, umat dia tu, kaum dia tu, kadang-kadang Allah sebut dengan istilah Thamud. Dan kadang-kadang digunakan dengan nama Ashabul Hijr. Ashabul Hijr ini, ia berada pada ayat yang ke-80 seperti yang saya paparkan. Jadi kalau kita baca ayat 80 ini, kita akan menemukan Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad kadzdzaba ashabul hijr. Okey, saya telah highlightkan dengan warna kuning bagi kalimah hijr. Allah kata, dan sesungguhnya penduduk Al-Hijr telah mendustakan para rasul. Kalau kita belajar ilmu tadabbur, okey, kita akan bincanglah kenapa Allah kata para kan, sedangkan rasul mereka seorang je, iaitu Nabi Saleh. Kenapa Allah kata kaum Thamud, iaitu penduduk Hijr yang mendiami kawasan berbatu itu, mereka telah menolak, mendustakan para rasul. Menunjukkan bahawasanya kalau tolak saja seorang rasul, mereka seperti menolak, mendustakan rasul-rasul yang lain. Sebab tu Allah guna dalam bilangan banyak para rasul. Okey. Kemudian dalam ayat ini kita menemukan Allah memberitahu bahawasanya kaum Thamud ini, penduduk kawasan berbatu ni, Ashabul Hijr ini, kami telah berikan kepada mereka tanda-tanda ayatina. Maksudnya Allah nak kata Ashabul Hijr ini, mereka nampak depan mata mereka jelas yang membuktikan bahawa Nabi Saleh ini memang utusan Allah.
Memang Nabi Allah Saleh ini adalah utusan Allah. Dia memang seorang rasul yang Allah berikan kepadanya mukjizat. Tetapi Allah kata apa? Fakanu anha mu'ridin. Dalam pada itu mereka terus menjadi orang yang berpaling. Okey. Kemudian ayat yang selanjutnya, apa yang Allah kata lagi tentang penduduk Al-Hijr ini? Okey. Kalau kita baca pada ayat yang berikutnya, ayat nombor 82, Allah bagi tahu penduduk Hijr ni, mereka duduk kawasan berbatu tu. Kenapa mereka pilih kawasan berbatu tu? Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Mereka ni memahat sebahagian daripada gunung ganang yang dijadikan sebagai buyuta, sebagai rumah, sebagai tempat tinggal aminin, dalam keadaan aman. Tuan-tuan, Ashabul Hijr ni dia buat rumah yang kukuh, yang tegak. Di mana dia buat rumah tu? Di dalam gunung ganang. Dia pahat di gunung ganang tu, dijadikan sebagai rumah mereka, tempat tinggal yang mereka sangka kalau buat rumah dekat gunung ganang ni, selamat daripada bahaya ke, malapetaka ke. Ini yang Allah katakan. Okey, kita tengok contoh gambar lah yang masih ada lagi. Setengahnya mengatakan inilah contoh kaum Samud, Ashabul Hijr, bagaimana dia memahat gunung-gunung tu. Bukan orang biasa-biasa ya yang boleh pahat gunung-gunung ni, yang batu yang keras tu. Mesti orang yang mahir, mesti orang yang tenaganya kuat untuk buat. Okay. Kemudian apa lagi yang berlaku? Kita tengok pada ayat yang kita tengok kepada slide yang berikutnya. Tengok Allah kata apa. Okey, ayat 83 Allah kata, meskipun demikian, maksudnya walaupun mereka berada di tempat tinggal di dalam gunung itu yang mereka rasa aman sangat, Allah Ta'ala kata mereka dibinasakan oleh sayhatu musbihin, sayhatu musbihin, oleh satu jeritan suara yang sangat kuat yang mereka dengar pada waktu subuh. Ada satu waktu subuh tu mereka dengar suara yang sangat kuat. Daripada suara yang sangat kuat itu, mereka pun mati. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata gunung ganang yang mereka ingat selamat tu, Allah kata apa? Maka apa yang mereka telah usahakan itu, yang buat tempat tinggal dalam gunung ganang itu, kata Allah, makanu yaksibun, tak dapat tolong mereka sedikit pun. Tuan-tuan bayangkan, jeritan suara boleh mematikan mereka. Kalau kita menjerit kan, ada tak siapa-siapa mati dengar kalau kita jerit? Cuba tuan-tuan jerit kuat-kuat, tuan-tuan ambil seekor semut, tuan-tuan jerit. Mati tak semut tu? Cuba tuan-tuan buat. Jerit kuat-kuat. Mati tak semut tu? Kita jerit kuat macam mana pun, semut kecil pun tak mati. Apatah lagi kalau makhluk yang lebih besar. Bayangkan kaum Samud, Ashabul Hijr, yang boleh pahat gunung ganang tu jadi tempat tinggal. Macam mana dia punya badan dia? Macam mana tenaga kekuatan mereka? Mereka mati hanya dengan petikan suara sahaja. Mati mereka. Okey. Kenapa kita ulas panjang tentang Ashabul Hijr ini bermula ayat 80 sampai 84? Kerana kita sedang membincangkan dari sudut kenapa surah itu namanya Hijr. Okey, jadi alhamdulillah kita dah selesai mengetahui tentang penamaan suratul Hijr. Seolah-olah Allah nak bagi tahu kepada kita, kalau azab Allah ni sampai, engkau duduk dekat benteng-benteng kukuh pun, seperti mana Ashabul Hijr, tidak akan dapat menyelamatkan diri.
nak menunjukkan kekuasaan Allah yang sangat hebat. Mana lagi tempat yang boleh dijadikan sebagai tempat berlindung kalau bukan dalam gunung ganang yang tegap, yang keras. Itulah yang Allah Ta'ala nak. Apabila kita baca je juzuk yang ke-14, kita baca je surah Hijr, sebelum kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita tak akan jumpa dulu nama surah tu apa? Suratul Hijri. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Sebelum baca Alif Lam Ra, sebelum baca Bismillahirrahmanirrahim, atas tu kita jumpa Suratul Hijri. Jadi belum kita baca ayat pertama lagi, kan? Belum habis 99 ayat pun, kita sudah dibawa oleh Allah untuk memasuki 99 ayat tu sebenarnya nak menceritakan tentang apa? Sebenarnya Allah Ta'ala nak cerita tentang bagaimana dia boleh binasakan mana-mana manusia yang telah mendustakan para rasul, sekalipun mereka berada di tempat yang mereka fikir boleh menyelamatkan mereka. Alhamdulillah selesai. Okey, kita sambung lagi dengan ayat yang berikutnya, iaitu kumpulan ayat nombor 85 sampailah ayat nombor 99. Okey, mari kita lihat. Ayat 85 sampai ayat nombor 99 ni tuan-tuan, kita boleh letakkan ia sebagai penutup kepada surah Al-Hijr. Kenapa? Kerana dalam kumpulan ayat ini ia banyak berkaitan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetapi sebelum masuk tentang kurniaan yang hebat yang Allah nak bagi kepada Nabi, Allah juga sebelum Allah nak sebut apakah perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW, Allah mulakan terlebih dahulu pada kumpulan ayat nombor 85 sampai ayat nombor 95. Allah bentangkan dulu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena tengoklah kekuasaan Allah tu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keluasan ilmunya, berkaitan dengan amaran yang Allah nak bagi kepada orang yang mendustakan nabinya. Kemudian kekuasaan Allah dari sudut Allah berjanji untuk memelihara nabinya. Lepas tu barulah Allah sebut kurniaan Allah kepada Nabi SAW. Apa dia? Diberikan Al-Quranul Karim. Dan apa contoh perintah Allah kepada Nabi SAW? Antaranya Allah memerintahkan Nabi untuk apa? Sujud, iaitu salat. Kita kena baca pada ayat 8. Kita baca lagi, bukan sekadar salat, Allah perintahkan Nabi zikir, bertasbih. Kemudian ayat last kali 99 dalam suratul Hijr, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk meneruskan melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla sehinggalah datang kepada Nabi al-yaqin, iaitu kematian. Okay, ini adalah penutup bagi surah Al-Hijr, membawa makna kita dah selesai segmen juzuk yang ke-14 suratul Hijr. Okay, apa tujuan suratul Hijr ini? Okey, suratul Hijr ini Allah sebenarnya nak memberitahu kepada kita, sesiapa yang dia beriman kepada ayat Quran, dia beriman kepada Allah dengan melihat banyak bukti-bukti di alam sekeliling ini Allah tu berkuasa, maka Allah Ta'ala berjanji akan jaga mereka-mereka ini daripada mendapat azab.
Jadi kata kunci dia dekat suratul Hijr ini adalah pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya. Okey. Jadi kalau Allah pelihara, ada yang Allah tak pelihara. Dia lawanlah. Maksudnya, kalau orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah, dia beriman dengan rasul-rasul yang Allah utuskan, dia menerima wahyu-wahyu yang dibacakan, dia menerima Nabi Muhammad, dia mengikuti ayat-ayat Al-Quran, maka Allah janji Allah akan jaga mereka. Allah akan pelihara mereka ini. Dan saya akan tunjukkan sekejap lagi pada tuan-tuan dan puan-puan trigger yang dalam ayat suratul Hijr yang menunjukkan ada bentuk pemeliharaan. Kejap lagi saya akan tunjukkan. Begitulah sebaliknya. Kalau ada yang tak beriman, maka mereka ini boleh jadi seperti mana Ashabul Hijr yang Allah tak pelihara mereka daripada terselamat dari pekikan suara yang kuat tadi. Walaupun mereka berada di dalam kawasan gunung ganang yang mereka pahat dijadikan tempat tinggal mereka. Okey, moga-moga jelas. Okey. Kemudian izinkan saya nak tunjukkan keunikan surah Al-Hijr ini yang boleh mengukuhkan kita kepada tujuan suratul Hijr. Okey, cuba kita lihat bentuk ayat dia. Okey. Dalam nota ni tuan-tuan jangan bimbang, saya telah letakkan beberapa contoh, okey. Beberapa contoh pemeliharaan Allah. Maksudnya Allah bagi tahu dia sendiri yang akan jaga, dia sendiri yang akan kawal. Apa dia? Okey. Dekat nota tu kalau tuan-tuan tengok saya tulis dengan ringkasan P1 tu, maksudnya pemeliharaan. Nombor 1. Jangan pening pula dia ingat P2. P2 ni apa? Pimai tangtu. Oh, sudah. P tu maksudnya pemeliharaan. Lepas tu saya letak dekat nota ni contoh pemeliharaan. Jadi kita ringkaskan dengan P1. Tuan-tuan, kalau tuan baca suratul Hijr, tuan akan jumpa Allah bagi tahu dia akan jaga Quran. Ayat 9. Dia jaga langit ni. Allah lah yang jaga rezeki. Allah lah yang jaga air hujan tu. Allah juga yang jaga takdir para hamba. Tengok ayat 23 hingga 25. Bukan sekadar itu, ada lagi yang Allah jaga tau. Allah jaga manusia ni daripada syaitan. Ingat tak kisah Nabi Adam tadi tu? Ni kan ayat 40-42. Lepas tu Allah bagi tahu orang masuk syurga ni pun Allah jaga tau. Allah jaga orang masuk syurga ni. Maknanya kalau kita masuk syurga, kita akan berada di bawah jagaan Allah. Macam mana tu? Kita kena baca ayat nombor 48. Lepas tu Allah ni, dia juga menjaga tahu tapak kaum Nabi Allah Lut dan Syuaib. Maksudnya Allah menjaga lokasi kawasan Lut dengan Nabi Syuaib tu sampai sekarang. Ada lagi dia punya saki-baki tempatnya. Betul tak? Kalau tanya, kenapa kaum Nabi Allah Lut ni ada masih wujud lagi saki-baki tempat kaum Nabi Allah Lut? Kenapa sampai sekarang masih ada? Kenapa kaum Nabi Allah Syuaib tu masih ada? Kita kena baca ayat 75 sampai 79. Allah lah yang, sebab apa Allah hantar azab? Dia boleh bagi azab tu satu tanda pun tak ada. Betul tak Allah boleh buat? Allah boleh buat dulu kat situ ada bangunan, Allah boleh buat orang tak nampak dekat situ ada bangunan. Allah boleh buat, Allah boleh hancurkan. Allah boleh hancurkan ke semua sekali. Sampai hilang tapak dia pun Allah boleh buat. Betul tak? Tetapi pada kaum Nabi Allah Lut dengan Syuaib, Allah biarkan dia. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi orang Arab musyrikin ni yang kalau mereka pergi ke Syam, mereka pergi ke Yaman, musim panas, musim sejuk ke, mereka duduk ulang-alik, mereka akan lalu tempat kaum Nabi Allah Lut ni. Mereka akan lalu tempat kaum Nabi Allah Syuaib dan semoga mereka insaf
Semoga mereka ini bertaubat kepada Allah. Sebab tu Allah tinggalkan lagi kesan dia masih wujud. Okey. Pemeliharaan yang kesembilan, Allah nak jaga Nabi SAW. Ayat 95. Okey, saya tunjukkan buktinya. Okey, tengok ayat dia, tetapi tengok ya bagaimana style ayat yang Allah gunakan. Okey, tengok ayat dia. Saya bagi contoh. Okey, cuba tengok ayat 9. Allah Taala kata apa pada Quran? Allah mengatakan, Allah auzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Allah kata sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Nampak tak perkataan lahafizun, hafizun. Allah sebut memeliharanya. Kalau kita amati kan, kita boleh bertanya-tanya, kenapa Allah nak kata dia jaga Quran letak dekat suratul Hijr? Boleh tak kalau Allah letakkan ayat 9 ni, maksud dia Allah nak jaga Quran letak dalam surah lain? Boleh. Sampailah maksud juga kan. Allah nak jaga Quran. Tetapi mesti ada sesuatu. Kenapa Allah nak kata dia yang turun Quran, dia akan jaga Quran itu diletakkan dalam ayat-ayat suratul Hijr? Ada kaitan tak dengan Ashabul Hijr tadi yang dia pahat gunung-gunung buat rumah tu kenapa? Kerana mereka sangka gunung-gunung itu boleh pelihara mereka daripada benda-benda yang bahaya. Tetapi kalau azab Allah sampai, habis. Walaupun duduk di dalam gunung ganak. Ada kaitan tak dengan tajuk Allah kata dia pemelihara? Okey, kita tengok contoh lain. Okey. Kalau kita tengok dalam contoh pasal langit. Tengok Allah guna perkataan apa? Allah ni dia cipta langit. Tapi langit tu Allah jaga langit tu daripada apa? Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Dan kami pelihara langit itu. Tengok Allah jaga langit ni daripada pencuri berita langit, iaitu syaitan yang direjam. Kenapa ayat dia ini berbentuk pelihara? Okey. Kemudian kita tengok contoh lain. Okey. Kita tengok contoh tentang ni. Kejap. Saya skip. Okey. Cuba tengok contoh tentang air hujan. Kan kita sebut tadi salah satu P pemeliharaan yang Allah akan jaga adalah air hujan. Jadi kalau kita baca dekat ayat 22, Allah Ta'ala kata, bukanlah kamu yang menyimpan air tu kalau dia turun. Walaupun kita tak jumpa perkataan Allah pelihara air yang turun tu, kan, supaya menjadi bekalan untuk manusia ada stok air ke muka bumi tu, Allah Ta'ala kata apa? Wama antum lahu bikhazinin. Allah kata, bukanlah kamu yang menyimpannya. Maknanya siapa yang simpankan? Allah. Jadi kalau Allah menyimpannya, maknanya Allah itulah pemelihara air itu. Okey, kita tengok contoh ayat lain. Okey, ini cerita tentang syaitan. Allah pelihara manusia ini, yang Allah pelihara manusia ini daripada syaitan. Sebab tu kalau kita baca ayat nombor 39 dengan 40, syaitan, iblis ni dia dah cakap dah. Dia kata, aku akan menyesatkan mereka semua anak Adam. Tengok, iblis kata apa? Tetapi ada yang Allah pelihara anak Adam ni daripada iblis. Allah kata apa? Kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan daripada kesyirikan. Maknanya iblis itu sendiri mengatakan, dalam ramai-ramai manusia yang aku akan sesatkan mereka ni, ada yang tak mampu dapat disesatkan. Menunjukkan apa? Allah pelihara daripada syaitan. Baik, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Saya ambil satu contoh ayat yang akhir sekali. Allah menyebut dia akan jaga Nabi Muhammad. Allah kata, inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami tetap menjagamu, wahai Muhammad, daripada kejahatan orang-orang yang ejek-ejek dan mempersendakan kamu.
Tengok, sampai penutup dah hujung-hujung suratul Hijr, Allah Allah membawa kita kepada menyebut tentang apa? Allah menjaga, Allah memelihara. Adakah itu hanya Allah suka-suka sebut pada dalam suratul Hijr? Mesti ada sebab. Kan? Sebab itu, kalau kita belajar seperti ini, kita dah dapat, tuan-tuan dah lalui sebelum ni kan, banyak kita sebut keunikan surah-surah tertentu ni, menunjukkan bahawa ketepatan, kesesuaian ayat tu tak boleh dinafikan. Kalau macam kita mungkin susun ayat, kalau macam kita kan, kalau kita buat karangan, mungkin susunan ayat kita ni tak tepat, patutnya guna ayat lain, mungkin cerita tu duduk pada tempat lain, tapi Allah ni maha bijaksana. Maha bijaksana. Jadi moga-moga kita yang dah selesai 99 ayat suratul Hijr ini, kita termasuk dalam kumpulan manusia yang Allah akan pelihara kita. Seperti mana Allah nak memelihara Al-Quran, Allah menjaga Nabi SAW. Tapi dengan syarat apa? Kalau kita nak Allah pelihara kita, syaratnya kita kena beriman dengan ayat-ayat Allah. Kita kena ikut apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Itu syarat dia. Baik. Kita teruskan dengan surah yang berikutnya adalah surah Lebah. Okey, mari kita masuk surah An-Nahli. Okey. Surah An-Nahli ni, kejap saya tengok waktu je. Sebab malam ni saya agak slow-slow sikit. Okey. Tak mau terkejar-kejar. Kejap ya, saya nak tengok jam. Oh, kita 10:04 minit. Okey, kita ada waktu lagi. Boleh ke tuan-tuan? Saya teruskan lagi dalam tempoh 15 minit hingga 20 minit lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh, Ustaz. Boleh, Alhamdulillah. Ini ketua kelas ni Kak Liza ni. Masya Allah. Baik, kita teruskan ya. Okey, kita teruskan. Untuk rakan-rakan kita di FB, apa mereka kata ni? Sila tinggalkan komen anda. Okey, kita lanjutkan dengan surah Lebah. Okey. Mari kita kupas. Kenapalah Allah nak highlightkan cerita tentang lebah ni? Kalau tadi kawasan berbatu kan, Alhamdulillah kita dah dapat jawapan dia malam ni. Tiba-tiba Allah bawa pasal haiwan pula. Oh, menarik kan nama-nama surah ni? Masya Allah, sangat menarik. Nama-nama surah dalam Quran ni, dia sebenarnya adalah berbentuk flora and fauna. Kan? Ada nama orang, ada nama tempat, ada nama haiwan. Menarik belajar nama-nama surah. Allah ni maha bijaksana. Okey. Jadi kita belajar nama tempat kan? Sekali kita belajar pula nama haiwan, surah haiwan namanya adalah An-Nahlu, iaitu lebah. Okey. Saya ubah pendekatan pada surah An-Nahl. Saya tak bentangkan terlebih dahulu segmen dia, segmen ayat. Saya nak kupas dulu tentang kenapa surah itu namanya lebah. Maksudnya, apa yang ada pada lebah. Okey. Nak tahu tentang ayat tentang lebah ni, sekejap lagi kita akan sebutkan. Tetapi kenapa Allah sebut pasal lebah? Lebah ini, kata para ulama, lebah ini adalah satu simbolik bagi manusia agar manusia ni dia taat Allah. Ya. Kita kena jadi macam lebah. Lebah ni dia taat pada perintah Allah. Apa perintah Allah kepada lebah? Sekali lagi saya akan sebut. Lepas tu pula, lebah ni dia taat perintah Allah, dia ikut apa yang Allah wahyukan kepadanya. Maksud dia, daripada kisah lebah tu, Allah nak kita ni tiru macam lebah. Lebah ni dia taat perintah Allah. Okey, saya boleh faham dari sudut maksudnya hikmah penyebutan lebah itu
Okey, kemudian kita tengok satu lagi penerangan. Okey. Surah Lebah ni adalah surah yang banyak menyebutkan tentang nikmat Allah Ta'ala. Antara nikmat Allah Ta'ala ada pada siapa? Ada pada apa? Ada pada lebah. Bukan tengok pada lebah tu gigit, aduh sakitnya lebah gigit. Tapi tengok kepada apa yang lebah tu hasilkan. Lebah hasilkan apa? Lebah hasilkan madu. Madu ni sebagai apa? Syifa, sebagai ubat. Tapi kita kena bincang. Macam mana lebah ni dia boleh menghasilkan madu yang boleh jadi ubat syifa tu? Jadi kita kena tengok ayat dia. Okey. Kita tengok ayat dia untuk lebih faham. Okay. Kalau kita rujuk ayat nombor 68, kita akan jumpa tentang lebah. Yang lebah ini dia bukan buat sarang dia suka-suka, tuan-tuan. Sebenarnya lebah ni dia mengikut apa yang telah Allah buatkan untuk mereka. Menarik, tuan-tuan. Kalau kita baca ayat dia, ayat nombor 68. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ila nahli. Allah kata, dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Dalam ayat ni, wa auha, memberi wahyu. Tapi maknanya Allah memberikan ilham kepada lebah. Allah kata apa pada lebah? Anittakhidhi minal jibali buyuta. Allah kata, wahai lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di Gunung Ganang. Ini tempat pertama. Allah kata, lebah, kalau kau nak buat sarang, kau pergi buat sarang kat Gunung Ganang. Okey. Lokasi kedua kata Allah, wa minasyajari, dan juga sarang-sarang yang ada pada pokok-pokok kayu. Allah kata, lebah, kalau kau nak buat sarang, kau boleh pilih nak buat sarang dekat pokok-pokok kayu. Lepas tu kita tengok dekat pokok-pokok ada sarang lebah. Kemudian Allah kata tempat ketiga kata Allah, wa mimma ya'rishun, dan juga wahai lebah, kamu ni juga boleh buat sarang kamu di bangunan yang didirikan oleh manusia. Tahu tak didirikan oleh manusia ni maksud dia apa? Yang kita buat sarang untuk lebah itulah. Kita buat sendiri rumah lebah tu. Kita pergi kat mana? Ada taman lebah. Kat mana? Kita pergi kan, contoh kita tengok ada orang dia buat kawasan lebah. Pergi dekat Cameron Highland ke, pergi dekat Genting Highland pun ada, pergi banyaklah tempat lah. Jadi kalau kita fikir kan, rupa-rupanya sarang-sarang lebah ni dia ada pada 3 lokasi ni. Jadi kalau nak cari lebah ni, pergilah kat Gunung Ganang. Ada kawasan sarang lebah. Dekat pokok-pokok kayu dan juga kepada rumah-rumah lebah yang kita buatkan untuk lebah-lebah. Okey. Ini perintah Allah kepada lebah kan? Lebah taat tak Allah? Kita tahu kan memang lebah ni taat. Tahu tak hasil ketaatan lebah tu dia dapat apa? Dia keluarkan apa? Okay, kita tengok. Ayat 69. Kemudian Allah perintahkan kepada lebah ni, lepas dia buat sarang pada tempat-tempat tu, Allah kata apa? Summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki zulula. Zulula. Allah kata, hai lebah-lebah, korang pergilah makan daripada segala jenis buah-buahan. Kan ada yang makan bunga kan? Bawa lebah tu makan. Lebah tu makan. Lepas tu Allah kata apa? Turutlah peraturan Tuhanmu yang diilhamkan kepadamu. Yang ini penting. Allah kata lebah, apa-apa pun engkau ikut ya. Apa peraturan, perintah
yang telah diwahyukan, diilhamkan kepada kamu. Dan kita pun sedia maklum, lebah tu dia ikut perintah Allah. Kat mana sarang dia nak buat? Hasil, tengok ya, hasil daripada ketaatan lebah itu, Allah kata daripada perut lebah itu keluarlah minuman, iaitu madu, yang berlainan warnanya. Kan kita tengok warna madu kan berbeza kan. Ada yang hitam, ada yang agak orange sikit kan. Ada yang jenis madu tualang, madu hutan tu kan. Rasa dia pun berbeza, ada yang masam-masam sikit kan. Kemudian Allah kata yang keluar sebagai minuman tu, Allah kata apa? Ni Allah kata fihi shifa'ul linnas. Dia jadi penawar bagi manusia. Yang kita nak belajar dekat sini, jangan tengok kepada madu lebah tu saja jadi penawar, syifa. Tetapi kita kena tengok bagaimana lebah ni dia boleh mengeluarkan madu dijadikan sebagai ubat. Kerana apa? Kerana mereka telah mentaati perintah-perintah Allah, macam mana nak buat sarang, lepas tu nak makan apa. Dan itulah keluar hasilnya. Di sebalik cerita tentang lebah itu, ringkasan dia seperti ini. Ya, seperti ini. Lebah, dia taat Allah, maka dia menghasilkan penawar syifa, iaitu madu, yang beri manfaat kepada manusia. Kalau kita pula manusia taat Allah, maka kita dapatlah banyak keberkatan. Jelas tak? Nampak tak analogi bagaimana lebah itu boleh menghasilkan syifa disebabkan dia taat Allah? Macam tu kita juga. Kalau kita taat Allah, Allah akan bagi banyak kebaikan kepada kita. Jadi moga-moga penerangan ini menjelaskan kepada kita di sebalik penamaan surah itu dengan surah lebah. Baru kita masuk kepada segmen ayat dalam suratul Nahl. Okey. Suratul Nahl ni kita sedia maklum, kita sebut tadi pada peringkat awal, mengandungi berapa ayat? 128 ayat. Okey. Daripada 128 ayat itu, kita boleh menggunakan pendekatan ayat-ayat itu, kita letakkan ada yang jadi pembuka dan ada juga yang menjadi penutup. Okey. Pembuka dalam suratul Nahl ini kita ambil dua ayat yang pertama. Kalau surah Al-Hijr tadi 15 ayat. Tapi kini kita ambil dalam dua ayat yang pertama yang berada pada muka surat 267. Yang dua ayat pertama ni kita akan jumpa. Dia berbeza sikit dengan surah-surah lain kan. Kalau surah-surah lain kita jumpa ayat yang awal-awal cerita tentang Quran kan. Tetapi dekat suratul Nahl ni Allah mulakan ia dengan menyebut tentang kedatangan hari kiamat. Lepas tu Allah menyebut tentang penurunan wahyu yang dibawa oleh para malaikat. Lepas tu Allah nak menyebut tentang pengutusan rasul-rasul, yang rasul-rasul ni Allah utuskan mereka ni untuk apa tau? Untuk ingatkan kita. Ingatkan kita selalu, bagi amaran dekat kita. Itu yang kita akan jumpa pada ayat yang kedua. Allah mengatakan an-anziru, untuk memberikan peringatan. Jadi itu adalah dua ayat yang pertama bagi suratul Nahl. Okey. Ayat-ayat yang berikutnya kita pecahkan kepada beberapa bahagian. Okey, beberapa bahagian. Okey. Bahagian yang pertama
kita ambil bermula ayat 3 sampai ayat nombor 50. Ayat 3 sampai 50. Panjangnya, kan? Okey. Sebenarnya tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, ayat dia kejap ya. Sekejap ya tuan-tuan dan puan. Izinkan saya merujuk sekejap kepada draft nota yang saya telah catat di sini. Okey. Sekejap ya. Bagi saya sedikit waktu untuk melihat perincian dia. Baik. Dekat ayat 3 sampai 50 ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pecahkan secara, kita kata apa, secara lebih terperinci, tuan-tuan akan menemukan pada ayat yang, maksudnya dekat ayat ni, sekejap ya. Oh, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sekejap. Sekejap tu tuan-tuan ya. 5 sampai 23. Okey. Betul-betul. Sekejap tuan-tuan ya. Okey, sebab saya sedang melihat saya punya draft nota, sebab dia dalam nota saya tu saya buat perincian panjang. Tapi ketika saya letak dalam slide ni saya ringkaskan saja. Okey. Dekat ayat 3 sampai 50 ni, tuan-tuan akan menemukan Allah Subhanahu wa taala mengemukakan dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa? Kategori manusia. Siapa yang nak beriman kepada siapa yang nak beriman kepada dalil-dalil itu, siapa yang menolak terhadap keesaan Allah. Dan dalam ayat ini juga Allah menyebutkan tentang diutuskan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan merujuk, kalau kita nak pecahkan lagi lah dalam ayat 3 sampai 50 ni sebenarnya tuan-tuan, dalam ayat-ayat ni sebenarnya ada banyak ayat yang Allah menyebutkan tentang tentang nikmat sebenarnya. Ada banyak Allah menyebutkan tentang ni macam ni sekejap ya. Allah menyebut banyak tentang nikmat. Okey. Dekat ayat ni saya ulang sekali lagi ya. Okey, ayat 3 sampai 50 ni mula-mula kita akan temukan Allah mengemukakan dalil tentang keesaan Allah dari sudut apa, kita kena catat. Dari sudut Allah mengemukakan nikmat yang ada di alam ini dan ada pada diri kita sendiri. Itu pada dalil-dalil tu. Okey. Dari dalil tu, kata kunci dia cerita sebut tentang nikmat. Tuan-tuan boleh juga, kalau tuan-tuan nak pecahkan ayat dia, kita pecahkan pada ayat nombor 3 sampai ayat nombor 16. Ni cerita tentang nikmat tu dekat dalil-dalil tadi tu. Lepas tu, walaupun Allah kata dia telah buat ni, dia telah bagi nikmat ni, mencipta, contohnya nikmat apa kalau orang tanyalah, nikmat apa? Contohnya nikmat petunjuk, nikmat sungai, gunung ganang, Allah mudahkan laut untuk dilalui, cipta langit, bumi, manusia. Okey, nikmat-nikmat ni selepas Allah ciptakan ni, Allah ceritakan pula kategori manusia.
Kategori manusia ni membawa maksud apa? Walaupun manusia itu rasa nikmat tu, lalu guna nikmat tu, tetapi ada juga manusia-manusia yang mengambil Tuhan lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya sebut dekat kategori manusia. Jadi kalau dekat kategori manusia ni, sekejap ya. Okay, kalau dekat sini kan, sekejap. Sini, okey, ini kalau kita nak buat pecahan lah. Dekat sini, dia boleh masuk ayat 3 sampai 16. Tapi kalau dekat kategori manusia ni, kita boleh ambil bermula ayat nombor 22. Okey, yang ni 3 sampai 16 ni sikit je, tapi dia panjang lagi lah. Dari dalil ni dia panjang lagi cerita dia. Okey. Kalau pasal manusia ni, kita boleh tengok pada ayat nombor 22 sampai 32. Dekat ayat-ayat 22 sampai 32 ni, manusia tu siapa? Mula-mula tu tak akan jumpa orang yang kafir. Lepas tu tak akan jumpa cerita orang yang beriman. Okay, itu pecahan dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang apa? Allah menyebutkan tentang pengutusan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Okey. Untuk yang ayat-ayat ini, kalau pasal rasul ni, lepas tu orang tak setuju dengan rasul sebagainya, kita boleh tengok pada ayat nombor 43 sampai 47 macam tu. Jadi kalau saya nak senaraikan panjang tuan-tuan. Kalau kita nak belajar satu persatu, memang tak sempat dalam tempoh 1 jam. Dan 1 jam suku memang tak sempat. Sebab tu saya galakkan, tuan dapatkanlah buku-buku di pasaran yang ada menyenaraikan sinopsis bagi setiap ayat-ayatnya. Tapi yang kita ikut pengajian ini, saya rangkumkan mengikut kumpulan ayat. Okey. Kemudian, kalau kita baca ayat yang berikutnya, 51 sampai 89, bahagian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperincikan kepada kita semua tentang apa? Allah nak memperincikan tentang akidah orang kafir. Akidah orang kafir ni maksudnya apa? Okay. Akidah orang kafir, catat ya. Akidah orang kafir ni maksudnya Allah Ta'ala nak cerita kepada kita tentang al-dhalal, kesesatan orang kafir. Itu kita panggil kepercayaan lah orang kafir ni sebenarnya mereka berada di dalam kesesatan. Kita boleh tengok bermula daripada ayat nombor 53 sampai ayat nombor 64. Itu ringkasan dia tentang akidah orang kafir tadi. Okey, bukan semata-mata Allah sebut apa kesesatan mereka nombor 1, nombor 2, nombor 3. Allah juga sebenarnya telah dalam ayat itu juga Allah telah membantah. Allah telah ruat mereka. Allah bagi bantahan 1, bantahan 2. Setiap kesesatan tu Allah akan letakkan bantahan dia, jawab. Okey. Kemudian dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuat ancaman, memberi amaran keras kepada mereka-mereka yang berada di dalam kesesatan. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Kalau dekat dekat ayat 51 sampai 89 ni, 89, tuan-tuan ingat tak kisah lebah tadi berada dekat ayat mana? Kisah yang lebah tadi dia berada pada kumpulan ayat ni kan? Tak? Ni kumpulan ayat ni. So kisah lebah tadi itulah kita letak di bawah tajuk kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ada pada lebah tadi, ayat 68 dan ayat nombor 69. Tapi kalau sebelum cerita pasal lebah, kita akan jumpa dulu Allah menyebut tentang al-an'am, iaitu binatang ternakan.
Itu semua di bawah tajuk menunjukkan Allah ini maha berkuasa, sempurna kuasa Allah Subhanahu wa taala. Okey, dah selesai. Kita lanjutkan dengan sedikit lagi perincian tuan-tuan puan. Okey, kita tengok pada bahagian yang ketiga. Okey. Bahagian yang ketiga, Allah menyebutkan tentang uh, Allah menyebutkan tentang ni perundangan Allah itu. Maksudnya Allah telah menyebutkan tentang apa? Tentang dia panggil macam ni. Dia panggil bermula ayat nombor 90 sampai ayat nombor 119 ni, Allah menyebut tentang tasyri' dia. Faham tak? Maksudnya Allah menyebut tentang macam mana hidup, akhlak, bermasyarakat, benda-benda dasar, manhaj cara hidup. Itu pada ayat 90 sampai ayat nombor 119. Okay. Kemudian, dalam masa yang sama, Allah memberi amaran kepada siapa-siapa yang kufur terhadap nikmat yang Allah sebut dah pada ayat-ayat sebelum ni. Kan, yang pasal dalil-dalil tadi tu, Allah sebut nikmat Allah dah sebut, tapi ada juga orang yang masih nak menjadi kufur. Dan bahagian yang keempat, pada kumpulan ayat 120 sampai 124, Allah mendatangkan contoh hamba yang bersyukur, dan Allah datangkan kisah tentang Ahlus Sabt, iaitu ujian manusia yang dapat tangkap ikan pada hari Sabtu tu. Okey, tuan-tuan, kalau nak dapatkan contoh, cari siapa contoh hamba yang bersyukur tu. Siapa dia? Ingat tak sebelum ni kita belajar kat surah Ibrahim, siapa hamba yang bersyukur, yang figura yang Allah kata dia adalah hamba yang bersyukur mengajak kepada tauhid, itu Nabi Ibrahim. Dan sekali lagi, kita akan jumpa sebenarnya dekat bahagian 4 ni, bermula ayat nombor 120 sampai 123 kisah Nabi Ibrahim, ya. Nanti tengok dekat dalam kumpulan ayat yang saya nyatakan ni. Okey, dan terakhir sekali, alhamdulillah, sampai juga kita kepada penutupnya, adalah ayat 125 sampai 128. Allah menyebutkan cara untuk berdakwah. Maksudnya bukan cara berdakwah, maksudnya cara nak membawa manusia itu kepada mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita kena tengok ayat 125 sampai 128 ni. Macam mana? Contohnya, kita boleh dakwah dengan hikmah. Ingat tak, selalu kita sebutkan dakwah dengan hikmah, mau'izatul hasanah, pada ayat 125. Kemudian Allah memerintahkan supaya sabar. Itu dekat cara nak dakwah, membawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dekat ayat last sekali 128, surah An-Nahl, Allah perintahkan supaya bertakwa, ihsan. Lepas tu kita wujudkan rasa kita ada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesailah bagi surah An-Nahl ini dari sudut segmen ayat. Saya mohon maaf sekali lagi kerana tidak mampu untuk menyenaraikan ayat-ayat itu secara lebih terperinci. Pertama, kerana memang tak sempat untuk saya letakkan dalam bentuk PowerPoint. Okay. Yang kedua, memang kita tak sempat nak ulas dalam tempoh keadaan waktu yang 1 jam syukur, 1 jam setengah, memang tak sempat. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada penutup kepada juzuk yang ke-14, kita dapatkan dulu apakah tujuan surah An-Nahl ini. Okey, 128 ayat surah An-Nahl ini sebenarnya Allah nak menyeru kita semua supaya apa? Esakanlah dia. Kenapa? Kerana Allah ini adalah sumber segala nikmat. Sama ada nikmat itu nikmat duniawi ataupun nikmat ukhrawi. Jadi, kata kunci dia dekat surah An-Nahl ini, ingat nikmat.
nikmat Allah. Kalau dekat surah surah apa? Kalau dekat surah Hijr tadi, trigger dia apa? Kata kuncinya apa? Pemeliharaan Allah. Tapi dekat surah An-Nahl, apa dia, tuan-tuan dan puan? Adalah tentang, sekejap ya. Sekejap. Dia macam tak terkeluar saya. Jam saya punya laptop saya. Oh, saya punya bateri. Sekejap tuan puan ya. Bagi saya sedikit waktu. Bateri saya tak masuk ni. Okay. Sekejap. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dah keluar dah. Warahimakumullah. Boleh kita habiskan sikit saja ni. Sikit saja lagi. InsyaAllah boleh ya tuan puan. Okay. Kita mulakan sikit. Kita nak habis lah. Kita nak habis pada hujung dah. Okey. Kita kembali kepada bincangkan tadi. Okey. Tujuan Suratul Nahl ini adalah Allah Ta'ala nak kita kenang nikmat-nikmat dia sebenarnya. Kenang nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita, yang mana apabila kita kenang nikmat Allah tu akan membawa kita kepada mengisahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti saya kata tadi kan, surah ini surah yang triggernya tentang nikmat-nikmat. Salah satu nikmat tu adalah pada lebah itulah yang keluarkan madu tadi. Okey, saya tunjukkan kepada tuan-tuan ciri-ciri ayat yang ada dalam surah An-Nahl yang membawa kepada tujuan surah tadi itu. Antaranya surah lebah inilah surah yang paling banyak menyebut tentang Allah yang telah menciptakan, dia telah menciptakan 7 kali. Kita akan jumpa pada ayat-ayat inilah 3, 4, 5, 8, 17, 48, 81. Nanti kita akan tengok dekat surah-surah yang saya sebutkan, kita akan jumpa Allah menyebutkan tentang apa. Dialah yang telah menciptakan. Okey, pada ayat contohnya, sekejap. Dia telah menciptakan. Sekejap ya. Saya nak tengok contoh dia. Kita tengok contoh ayat nombor, saya ambil ayat nombor 81 lah. Kita tengok ya. Dalam ayat tu, kalau kita ada Quran, kita buka dia pada buku surat nombor 276. Kita akan jumpa Allah Ta'ala kata apa ayat 81 tu. Khalaqa. Kita akan jumpa mimma khalaqa. Allah telah menciptakan. Surah yang paling banyak yang menyebut khalaqa dalam surah An-Nahl. Dalam surah Lebah. Okay, kemudian, surah Lebah ini juga surah yang paling banyak menyebut tentang ja'ala lakum. Dia telah menjadikan untuk kamu. Kita bayangkan. Ayat dia bayangkan. Ayat dia menyebut 8 kali tau Allah menyebut. Dia telah menjadikan untuk kamu, menjadikan untuk kamu, menjadikan untuk kamu. Apabila menjadikan untuk kamu ni sebenarnya nak membawa kepada rasa apa? Nikmat lah kan? 8 kali disebutkan. Ayat 72 sampai ayat nombor 81. Kita boleh tengok dekat ayat-ayat yang saya telah kemukakan. Kalau kita tengok ayat nombor 72, kita akan jumpa Allah Ta'ala mengatakan apa? Wallahu ja'ala lakum. Ja'ala lakum. Istimewanya surah An-Nahl ini. Diulang, ja'ala lakum, ja'ala lakum. Okey. Kemudian, mari kita lihat apa sebenarnya di sebalik nak mengatakan dia khalaqa, dia menciptakan dengan ja'ala. Ini penerangan dalam tafsir Al-Misbah. Okey, tuan-tuan, kalau Allah guna banyak perkataan ja'ala, sebenarnya penekanan ja'ala ni adalah nak menunjuk kepada rahmat Allah. Tapi kalau Allah gunakan tentang khalaqa, nak menunjukkan penekanan terhadap keagungan Allah. Okey. Tapi kita tahu dia surah pasal nikmat kan? Jadi ja'ala lakum ni, rahmat Allah Ta'ala tu melimpah-limpah sehingga surah ini menyebut tentang nikmat-nikmat. Dan kita akan tengok pada ayat-ayat yang berikutnya. Kita tengok pada ciri ayat berikutnya. Okey.
surah yang paling banyak menggunakan kalimah ni'mat, ni'mat, ni'mat. 9 kali. Surah apa? Suratul Nahl. Surah Lebah. Dekat mana 9 tu? Kita boleh tengok. Ayat 18, 53, 71, 72 sampai ayat nombor 121. Kita akan jumpa tentang ni'mat. Inilah trigger kepada apa? Kepada Suratul Nahl. Ayat-ayat yang seperti inilah membantu kepada kita memahami. 128 ayat ni tentang apa? Tentang kehebatan Allah menciptakan. Dia buat semua untuk kamu. Ja'alalakum. Lepas tu banyak mengulang tentang perkataan nikmat tu 9 kali. Dan juga salah satu surah yang banyak Allah menyebut tentang perkataan sakhara. Dia telah menundukkan. Ada 4 kali. Dalam ayat berapa? 12, 12, 14, 79. Menundukkan ni maksudnya, kalau bukan sebab Allah yang paksa sesuatu itu supaya tunduk kepada Allah, mungkin kita tak akan dapat manfaat pada benda itu. Contoh, kita tengok ayat nombor 79. Allah Ta'ala kata tentang apa? Allah menundukkan apa? Contohnya, kita tengok ayat nombor 14 lah. Tengok ayat nombor 14 dalam surah Lebah. Allah menundukkan apa dekat yang 14 ni? Allah menundukkan Al-Bahra, laut. Tuan-tuan, laut ni kita tahu kan, laut ni dia boleh tenggelamkan tau siapa-siapa yang lalu di atas dia. Betul tak? Laut ni. Tetapi kenapa laut tu dia boleh tahan kapal-kapal, bot-bot yang besar, feri-feri kan, yang lalu dekat atas laut tu? Kerana Allah telah tundukkan laut tu. Untuk siapa? Untuk kita lah manusia. Tengok Allah buat sampai taraf macam tu. Allah menundukkan laut itu supaya laut ini boleh bagi manusia itu lalu di atasnya. Menunjukkan apa? Tentang nikmat Allah tak? Ya Allah, banyak Allah dah buat kepada kita semua. Maka tamatlah pengisian kita pada malam ini. Kesimpulan kita dapat apa? Suratul Nahl, surah yang membawa kita kepada kenang nikmat-nikmat Allah. Antara nikmat Allah tu ingat, ada nikmat yang berbentuk ukhrawi. Seperti apa? Allah hantar Rasul, itu nikmat ukhrawi. Allah menurunkan Quran, itu nikmat ukhrawi. Dan kita faham nikmat dunia, kita sedia maklum. Jadi apabila kita gabungkan juzuk 14 ini, kita boleh gabungkan Al-Hijr dengan dengan surah An-Nahl ini. Jadi kita nak gabungkan dia. Gabung. Dua-dua tu bawa kita kepada mentauhidkan Allah. Tapi dekat suratul Hijr ini, pemeliharaan Allah. Dekat surah An-Nahl tentang nikmat Allah. Okey, jadi kita boleh gabungkan maksudnya begini. Maksud dia adalah, jika kita mahu termasuk dalam kumpulan yang dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita kena jadi orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Okey, cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah, kita ambil balik surah Al-Hijr tadi, dengan kita beriman dengan ayat-ayatnya. Tanda mensyukuri nikmat-nikmat Allah supaya kita termasuk kumpulan manusia yang Allah pelihara adalah dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang mampu saya kongsikan bagi sinopsis juzuk yang ke-14 pada malam ini. Saya nak maklumkan besok saya mohon untuk ditangguhkan kelas. Ditangguhkan kelas untuk juzuk yang ke-15. Kita sambung kembali nanti pada hari Khamis. Pada hari Khamis kita akan masuk kepada juzuk yang ke-15 insya-Allah. Jadi hari Rabu, besok malam, Rabu malam Khamis tiada kelas, kita cuti satu malam. Kita sambung kembali pada hari Khamis malam Jumaat. Baik tuan-tuan dan puan, itu saja yang mampu saya sampaikan. Salah silap, kekurangan, mohon ampunan maaf. Okay, saya sudahi pengisian pada malam ini. Ada soalan? Tengok tak ada. Okay, kita sudahi dengan
tasbih kafarah, dan juga kita berpesan-pesan dengan kepentingan waktu wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz, assalamualaikum.